iaitu FDD Siti Munirah Al-Haj. Okay. Ustazah Munirah ini memang sebelum ni pernah berjumpa dengan beliau suatu sangat-sangat humble, dan sebelum beliau ingin meneruskan untuk perkongsian malam ini berkaitan dengan kekuatan penggerak kejayaan. Okey, jika nak berperkenalkan dulu untuk biodata sedikit berkenaan dengan Ustazah Munirah. Ustazah Munirah ini merupakan seorang guru syariah dan bahasa Arab, menjadi pengguna yang setia sejak 2014 lagi. Sangat lama ya. Tak pernah terfikir untuk terlibat dalam perniagaan, terutamanya business direct selling. Tetapi semuanya berubah selepas mendengar OPP daripada FDD Nik Nurul Huda pada tahun 2020. Bayangkan berapa lama baru dapat untuk keinsafan tu. Okey, jom kita dengar. Tak sabar rasanya kan nak dengar apa sharing yang membuatkan beliau terbuka hati dan terus bergerak sehingga menjadi FDD. Silakan Ustazah Munirah. Terima kasih Puan MC kita yang hebat pada malam ini, yang cantik molek Rebecca. Ya, terima kasih banyak-banyak menjemput. Ya, terima kasih kepada ECVI kerana memberi peluang kepada Kak Muni untuk berkongsi pada malam ni. Saya bahasakan dia sebagai Kak Muni lah, lebih selesa. Ya, tahniah kepada Fika kerana berjaya berkongsi dengan kita semua set berpantang pada malam ni. Ya, Kak Muni dah lama tak bersalin, 13 tahun. Baby Kak Muni 13 tahun sekarang. Bila dengar sharing Fika malam ni terasa macam nak pakai juga, tapi tak nak bersalin. Ya, boleh tak gitu Fika? Ya, tak nak bersalin tapi nak try pakai. Okey. Jadi sebelum tu Kak Muni juga nak ucapkan tahniah kepada semua yang dapat meluangkan masa pada malam ni, ya, untuk kita berada dalam majlis ilmu, sebab kita ada pilihan. Ya, sama ada kita nak relax pada malam minggu ni ataupun kita nak belajar sesuatu pada malam ini. Ya, jadi sebelum tu Kak Muni nak share screen. Sekejap ya. Okey, nampak tak slide Kak Muni? Kalau nampak, type 2121. Okey, terima kasih. Kenapa Kak Muni pilih 2121? Ya, sebab tadi Rebecca suruh tekan 111. Fika pula kata tekan 222. So Kak Muni gabung 2121. Nombor azimat kita sebagai ABOMW yang mana nak berjaya, kita punya matlamat kita setiap bulan mesti nak capai 21%. Betul tak? Kalau setuju, type 2121 sekali lagi. Okey, jadi malam ni Kak Muni nak berkongsi dengan kawan-kawan semua tajuk kekuatan penggerak kejayaan. Kenapa Kak Muni pilih tajuk kekuatan? Ya, kalau kita nak berjaya, kita mesti kena kuat. Kalau kita jenis lemah semangat, macam mana nak berjaya, kan? Jadi ini adalah medsos Kak Muni. Ya, Kak Muni pun ada juga medsos, walaupun seorang ustazah, kita ikutlah juga perkembangan semasa. Ya, kalau rasa bermanfaat boleh follow Kak Muni, ya. Boleh like lah mana-mana posting yang Kak Muni buat. Okey. Jadi ini adalah barisan penaja Kak Muni. Ya, Kak Muni ditaja oleh upline Kak Muni, iaitu sahabat baik Izwah pada tahun 2014. Kalau tak sebab Izwah memperkenalkan produk MW, Kak Muni tak akan beli pun produk MW. Ya, dan produk pertama yang Kak Muni guna adalah deodorant dan set skincare Use Extend. Ya, masa tu dia buat facial muka, dia pakai set warna biru tu. Set apa nama tak ingat. Tapi Kak Muni tak nak beli yang biru. Kak Muni nak beli terus untuk kulit kita, sebab masa tu Izwa kata kalau pakai Use Extend ni muka kita lebih nampak muda. Kita mana boleh, perempuan pantang kan, sebut muda-muda ni mesti nak punya. Jadi kita grab produk tu. Macam Fika cakap tadi, dia tak kisah jadi ahli ke tidak ke, buat retail ke tak. Tapi Kak Muni tak macam tu. Kak Muni jenis apa saja yang boleh dapat dengan harga murah, jadi ahli Kak Muni akan grab. Ya, jadi menjadi ahli sejak 2014, tapi Alhamdulillah pada tahun 2020, ya, November 2020,
upline seterusnya iaitu Kak Muni punya FDD Nik Nurul Huda dan Syamil ya. Ini memang Kak Muni punya kesayangan ni. Dia sentiasa pantau Kak Muni dari jauh. Tapi pada 2020 dia message Kak Muni dia nak share OPP. So Kak Muni bagi peluang kepada Huda share OPP dan akhirnya Kak Muni bertindak dan alhamdulillah direzekikan jadi FDD pada tahun 2021. Ya, maknanya kalau kita nak sebenarnya tak mustahil. Cepat ke lambat atas kita punya tindakan kita, ya. Dan seterusnya mentor kesayangan kita semua iaitu FEDC Normaliana dan juga Syamsul Effendi, ya, kita panggil Kak Lia dan Abang Effendi, sentiasa juga memberi semangat memantau kami daripada jauh. Nah, sebelum tu nak perkenalkan juga business partner saya, ya, business partner kamu ni adalah Ustaz Azlan. Dia tak balik lagi daripada masjid. Dia message je, okay, good luck ya, you can do it. Macam tu je. Okey lah, tak apa. Ya, janji yang hadir pada malam ni boleh mendapat sesuatu yang bermanfaat daripada Kak Muni malam ni. Ya. Okey, so kita teruskan dengan tajuk kita iaitu kekuatan penggerak kejayaan. Jadi Kak Muni bahagikan kepada dua faktor. Yang pertama adalah kekuatan luaran dan yang kedua kekuatan dalaman. Jadi apa tu kekuatan luaran kita? Ya, faktor luaran yang boleh membantu kita kuat. Ya, so Kak Muni letak di sini ada 4. Yang pertama syarikat, yang kedua produk, yang ketiga sistem dan yang keempat circle. Okey, kita pergi yang pertama. Iaitu kekuatan kita yang pertama adalah syarikat. Semua orang tahu Amway ni sebuah syarikat yang sangat kukuh sejak dulu lagi. Ya, sejak Amway ditubuhkan, ya, dan kita tahu Amway Global yang berada di Michigan, USA itu adalah satu headquarters yang sangat besar yang ada 100 lebih laboratory. Kalau macam kita di sekolah, katakan kalau sekolah tu dia ada 100 kelas, kita rasa apa? Wow, bagus ni sekolah ni. Mantapnya sekolah ni. Lepas tu kita ada saintis dan technician lebih 1000 orang. Kalau di sekolah, bayangkan kita ada 1000 cikgu di sekolah tu, mesti kita rasa, wah, insyaAllah anak kita ni boleh berjaya ni, cikgu dia ramai ni, hebat ni, mesti bagus ni. Ya, jadi bila sebut Amway, orang tahu ia sebuah syarikat yang sangat kukuh. Di Malaysia sendiri, telah ditubuhkan sejak 1976 dan tak ada pun syarikat jualan langsung yang diluluskan dia punya lesen renew ni selama 10 tahun. Amway dapat. Jadi ini bukti bahawa kita berada di landasan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim, insya-Allah. Ya, bisnes kita bisnes yang kukuh, insya-Allah. Ya, yang kedua, kenapa kita kata syarikat kita ni kuat? Sebab kita sebuah syarikat yang patuh syariah. Orang Muslim lah terutamanya, kita akan memastikan bila kita nak bisnes, mesti bisnes kita tu patuh syariah. Jadi buktinya kita boleh tengok. Di sini, ya, yang ini Kak Muni ambil yang the latest pada Mei 2022. Kita masih lagi tersenarai dalam security syariah. Tak terkeluar lagi. Bermakna apa? Bermakna kita punya syarikat kita ni, Amway kita masih mengikut garisan yang telah ditetapkan. Selain tu, produk kita terutamanya suplemen, ya. Kalau kita tengok kat botol tu memanglah tak ada jakim kan, cop jakim tu, tapi kita ada tanda M tu, M batu bulat tu kan. Itu adalah bukti bahawa produk kita diiktiraf oleh jakim. Ya, dia dapat sijil Ivanka USA tu. So kita jangan ragu-ragu, so kita boleh makan dengan tenang. Jadi bila kita makan sesuatu yang halal, dia menjadi darah daging dalam tubuh badan kita, jadi settle insya-Allah. Jadi banyak benda akan settle. Okey, yang ketiga, ya, kekuatan luaran kita yang ketiga iaitu masih lagi poin syarikat ni, iaitu kita punya plan pemasaran kita tak pernah berubah, terutamanya dekat bahagian core plan tu. Ya, sejak dulu sampai sekarang core plan kita tetap sama, malah Amway tambah lagi dengan core plus. Ya, masa tahun 2021 tak silap, ya, Amway dah mula tambah core plus dalam core plan. Kalau dulu dia tak namakan Core Plus tapi dia namakan sebagai GIP, ya, Gross Incentive Plan, ya, Gross Incentive Plan. Okey, jadi maknanya tak rugi pun, ya, kalau kita faham betul-betul plan marketing Amway dan kita buat insya-Allah.
Ya, insya-Allah kita akan rasa bonus yang diberi. Ya, ada orang dia kata tu bonus, ada orang kata tu gaji, terpulang pada masing-masing. Ya, okey. Baik, seterusnya kekuatan yang kedua iaitu faktor luaran yang menyebabkan kita kuat dan boleh berjaya ialah produk. Ya, kalau tengok dekat tepi ni ya, slide sebelah kiri kita ni berbagai produk yang ada dekat Amway. Kita just pilih, kita fahamkan produk tu, kita belajar cara nak guna produk tu, kita tahu apa kelebihan dia, insya-Allah kita tak akan rasa kecewa dengan barang yang dijual di Amway. Ya, sebab apa? Sebab produk yang ada dekat Amway ni adalah produk kegunaan harian kita. Produk yang sangat berkualiti, bersesuaian dengan harga yang diberi. Mana ada produk yang dikaji oleh saintis. Ya, kalau kita pergi kedai runcit, ya, kita beli jenama, katalah nak beli sabun basuh jenama B. Ada ke saintis yang nak kaji sabun produk B tu, jenama B? Tak ada kan? Tapi kalau kita SA8 kita yang sabun mandi, sabun baju kita tu, dikaji oleh saintis, sangat bagus, tidak merosakkan alam sekitar. Kalau kena kat tangan sabun baju tu, kalau kena kat tangan kita tu, tangan kita tak akan rasa macam kering atau merengsa, kan? Dan produk kita ni tak kalis ekonomi. Bukti dia apa? Ketika kita berada pada zaman pandemik, ramai orang tak boleh nak buat bisnes yang pada asalnya, bisnes konvensional dia. Tapi bila dia join Amway, dia jual ubat gigi, dia jual deodoran, boleh laku. Ya, malah pernah viral suatu ketika dulu. Suatu ketika dulu macam jauh sangat. Ya, siapa tak kenal Bel? Dia pernah jual deodoran sampai 900 lebih. Tu bukti bahawa ketika pandemik pun orang pakai deodoran. Ketika pandemik orang gosok gigi dengan glister. Tak ada orang ambil arang sapu dekat gigi. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Tak. Pasti orang akan guna. Ya, jadi kita sebagai usahawan Amway, kalau kita betul-betul nak berjaya, kita kena belajar tentang produk knowledge Amway. Ya, produk knowledge kita ni, insya-Allah ya tak rugi. Kalau tak ada orang nak beli, kita pakai. Ya. Okey. Yang ketiga adalah sistem. Ya, sistem yang ada dekat ECVI ni adalah satu sistem yang sangat, kalau Kak Muni nak kata, memang sangat wow lah. Sebab apa? ECVI ni, Kak Muni boleh umpamakan sebagai satu universiti lah untuk kita. Ya, untuk ABO yang nak berjaya dalam Amway, ECVI ni seolah-olah macam universiti. Sebab apa? Sebab dia menyediakan pelbagai program, pelbagai event untuk kita belajar. Ya, contoh, nanti dalam masa terdekat nanti kita ada program MAD, Make a Difference. Ya, pada bulan 3 nanti. Selepas tu NON bulan 4. Jadi kalau kita nak tahu apa yang disediakan, jadi kita boleh masuk program tu. Kita belajar dengan lebih mendalam. Tak tahu macam mana nak join program-program ni, boleh tanya upline masing-masing, ya. Okey, seterusnya sistem ECVI kita juga dia telah design satu sistem iaitu kita panggil 8 Golden Keys. Ya, 8 Golden Keys yang mana dia ni sebagai orang kata SOP. SOP gerak kerja harian kita. Ya, terutamanya yang 10-3-1. Kalau kita buat sungguh-sungguh, insya-Allah dapat. Okey. Kalau orang kata 10-3-1 susahnya. Okey, mulalah dengan sikit dulu. Jangan tak buat. Dan kalau nak tahu 10-3-1 tu apa, boleh tanya upline masing-masing bagi yang baru join pada malam ni, ya. Okay. Dan seterusnya, faktor luaran yang keempat. Ya, kekuatan luaran yang keempat adalah circle yang positif. Bila sebut circle ni siapa? Dia terdiri pada keluarga kita. Ya, bisnes partner kita, suami kita, isteri kita. Kawan-kawan kita, sama ada kawan-kawan sekolah rendah, sekolah menengah, ataupun kawan sekerja, rakan sekerja, ataupun kawan-kawan beriadah kita. Ya, setengah orang dia ada geng badminton, dia ada geng bola sepak dia. Ya, seterusnya tim kita. Ya, yang mana dah mula start menaja seseorang, dia dah ada
team. Jadi circle yang positif ni sebenarnya sangat penting. Sebab apa? Sebab dia akan memberi manfaat yang baik kat kita. Kalau kita berada dalam circle yang negatif, secara tak langsung dia akan terparit juga pada kita. Aura negatif tu akan sampai pada kita. Kita tak nak. Ya, kita tak nak jadi orang yang negatif. Kalau circle yang positif, dia akan memberikan motivasi kepada kita ketika mana kadang-kala kita rasa down. Manusia ni memang dia ada up down dia. Ya. Dalam Islam pun dia ada iman yazid wa yanqus, iman kejap naik kejap turun. Ya, jadi bila kita berada dalam circle yang positif, ya, kita akan berkongsi dengan rakan kita yang positif ni masalah kita, insya-Allah dia akan berikan motivasi, akan tunjuk jalan yang terbaiklah untuk kita selesaikan. Dan secara tak langsung bila kita berada circle yang positif akan memberi impact kepada kerja kita menjadi lebih berkualiti dan lebih bagus, ya. Okey, itu adalah 4 faktor kekuatan luaran kita. Setakat ni boleh ke? Jelas ke yang Kak Muni cakap ni? Kalau jelas bagi api-api. Okey, jelas ya. Baik, terima kasih atas responnya. Okay, seterusnya Kak Muni nak pergi kepada faktor dalaman, faktor kedua kita. Ya, iaitu kekuatan dalaman kita. Ya, Kak Muni nak share 2 sahaja. Ya, kalau ikutkan mungkin setengah orang kata ada banyak lagi, tapi Kak Muni nak share 2 je. Yang pertama adalah kekuatan mindset kita, the power of mindset, dan yang kedua adalah kekuatan rohani kita. Ya, spiritual kita. Okey, kita lihat yang pertama, mindset. Ya. Kalau tanya mana-mana pakar motivasi ke, jumpa kaunselor ke, bila sebut pasal mindset, dia mesti kata kita mesti ada mindset yang positif. Tapi kalau macam Kak Muni, selain positif, kita kena percaya sebelum kita berjaya. Bila kita memang dah decide nak buat business Amway, so kita kena percaya sebelum berjaya yang kita boleh berjaya. Ni selalu, Huda Syamil selalu doktrin kepada Kak Muni. Ketika Kak Muni dapat 18%, Kak Muni boleh, Kak Muni boleh, Kak Muni boleh 21%. So bila kita dengar upline kita kata boleh, so kita percaya. Akhirnya Alhamdulillah bila Kak Muni dapat 21%, Huda post buku Percaya Sebelum Berjaya. Memang kalau siapa terjumpa buku tu boleh beli baca. Banyak sangat pengalaman-pengalaman orang yang berjaya. Ya, dia share dia punya kisah-kisah hidup dia, memang best lah. Ya, okay. Yang kedua, mindset dia, selain kita percaya kita boleh berjaya, kita mesti kena buat perancangan. Dan kita percaya je, ya okey boleh berjaya 21%. Tapi tak ada gerak kerja. Tak ada perancangan. Kena buat perancangan. Harian kita apa? Mingguan kita apa? Bulanan kita apa? Ya, kena buat. Kena rancang. Kemudian kita fokus kepada yang positif. Contoh, kalau katakan kita buat aktiviti 10-31. Ditakdirkan dalam 10 orang yang kita WhatsApp tu, 9 orang tak respon. So janganlah nangis. Janganlah tiba-tiba besok tak nak buat lah 10-31 ni. Kita jangan cepat down. Kita fokus kepada yang satu yang respon kat kita pada hari itu. Ya, mana tahu sebab kita fokus pada satu yang positif tu, dia boleh berkembang. Kan? Ada konsep 1 + 1 + 1 kan? Yang tu kena masuk kelas lain pula. Ya, maknanya bila kita fokus kepada yang positif dengan kita, ya, kita layan dengan baik, tak mustahil je kita dapat close sesuatu dengan dia, kemudian bila dia guna, dia suka, dia akan share pula pada orang lain, maka makin berkembanglah kita punya bisnes kita, insya-Allah. So, set dalam kita punya minda, kita mesti positif, kita kena percaya yang kita boleh berjaya, buat perancangan dan fokus. Dan fokus kepada yang positif. Ya, yang negatif tu tak apa, next je. Ya, kita letak tepi dulu, jangan buang terus, sebab kadang-kadang orang yang negatif dengan kita pada awalnya, akhirnya dia akan message kita juga untuk dapatkan sesuatu. Sebab apa? Sebab dia tahu kita Amway. Itu selalu berlaku pada Kak Muni. So, yang mana yang tak nak, orang kata tak nak dengar pada kita pada awal, dia buat aja kan istilahnya, tak apa, next saja, ya. Okey, dan faktor yang dalaman kedua adalah kekuatan rohani kita. Spiritual kita kena kuat. Okey, nak buat bisnes ni, dalaman kita kena kuat. Kita tak bolehlah cepat, orang kata istilah sekarang, cepat koyak. Istilah orang kata, koyak dah tu.
Ya, kalau pergi kelas pun kadang-kadang bila masuk kelas tiba-tiba tengok dalam ni ada seorang yang murung. Kenapa ni? Ustazah dia koyak, Ustazah. Abang Zan, ni kawan dia usik arah sudah kata. Janganlah macam tu. Jangan cepat koyak. Jiwa kena besar. Ya, jiwa kena besar. Dalam apa pun kita, jiwa kita kena besar. Okay? Jadi, bila kita nak rohani kita kuat, perkara wajib mesti kita tunaikan. Ya, sebagai orang Islam, kalau yang mana Muslim, kita akan tunaikan solat fardu kita, kita keluarkan zakat jika cukup haul dan nisab. Bagi yang non-Muslim, amalkan. Setiap agama dia mesti ada dia punya amalan dia kan. So, buat kan. Teruskan saja. Ya. Bila kita yang Muslim, kita dah buat perkara wajib, kita tambahkan lagi dengan amal-amalan sunat. Seterusnya, kita kena faham konsep tawakal. Okay. Konsep tawakal ni maknanya apa? Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Bila kita berazam, maka kita bertawakal. Ya, maknanya kita kena usaha, kita berdoa, ya, dan seterusnya kita serahkan kepada Allah. Kita dah usaha, kita dah buat dah semua. 10-3-1, kita masuk kelas, kita buat konsep 5M. Tapi tiba-tiba ditakdirkan bulan ni tak capai kita punya matlamat. Tak apa. Jangan sedih. Kita reflect balik diri kita. Mungkin ada sesuatu yang menjadi penghalang untuk kita berjaya pada waktu itu. Sebab Allah tahu the right time untuk kita capai apa yang kita nak. Okay? Dan jika capai kita punya matlamat, kita kena sentiasa bersyukur. Ya? Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah lagi. Ya? Jadi, kita jangan risau. Sebab apa? Rezeki semuanya datang daripada Tuhan. Okay? Bukan kita yang menentukan rezeki kita, tapi kita berdoa. Semoga ada rezeki yang luas daripada Allah untuk kita, daripada Tuhan. Ya, untuk kita. Okey, selesai. Yang itu, jika kamu nak share satu video, tapi dia cakap Arab tau. Kena dengar. Tapi jangan risau, ada subtitle. Okey. أنا لما عملت برج خليفة لا أنا مهندس ولا إنجنير ولا أبوي مهندس ولا أبوي إنجنير ولا عمري عملت عمارة طويلة. أنا طحت من أول محل كيك فتحته إلى محلات بكرم الجزم إلى بعدين بنيت شركة عقارية ب 240 مليار 220 مليار دولار. فرص العمل التجاري موجودة في كل مجال. عليك تتحرك، عليك تكون شجاع. رأس المال ما هو مشكلة، ولكن لازم يكون عندك الرغبة، الشغف، وتكون شجاع وتتحرك وتطيح على وجهك كم مرة بتقوم، بس ما تسمع كلام اللي يقول لك لا والله يمكن ما تقدر. هذا ما تصير كلام الفاشل. لازم ما تجلس جنب إلا أحسن ناس، أحسن ناس في الأخلاق، أحسن ناس في العلم، أحسن ناس في الجد والاجتهاد. Okey, selesai. Ya. Dapat sesuatu tak daripada video tadi tu yang disampaikan oleh Muhammad Ali Abbar? Kalau dapat, cuba type apa antara isi penting yang kawan-kawan dapat. Cuba cikgu kan memang macam tu lah. Dapat apa? Cuba type satu. Motivasi. Lagi apa yang dia cakap? Sabar, betul. Bangkit, even bagus, betul. Ya. Jangan putus asa, betul. Lagi berani duduk dengan orang yang positif. Jadi apa yang Muhammad tadi sebut, ya, Muhammad Ali Abbar sebut, kita kena usaha. Kena berani. Semangat. Betul. Bagus. Terima kasih kepada yang komen di ruangan chat. Ya. Jadi kalau kita tengok balik yang Kak Muni share tadi, antara faktor luaran dan faktor dalaman ada disebut oleh Muhammad Ali Al-Abbar tadi, ya. Okey, baik. Dan yang terakhir daripada Kak Muni, insya-Allah. Okay. Ya. Okey. Yang terakhir daripada Kak Muni pada malam ni, ya, I need to be right person before finding the right person. Kita kena jadi orang yang betul. Kalau kita nak buat bisnes Amway, kita kena tahu apa etika Amway yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Ya.
Bila kita dah jadi orang yang betul, baru kita cari right person yang nak sama-sama berjaya dengan kita dalam bisnes Amway. Lepas kita dah berjaya, find the right person, do the right action. So kita buat action yang betul. Buat 10-3-1 tu dengan konsisten. Belajar 8 golden key tu, apa lagi dalam tu, banyak lagi. Ya, tapi yang basicnya kita punya SOP harian kita 10-3-1 tu tak boleh ditinggalkan, ya. Okey, jadi itu saja daripada Kak Muni. Sesungguhnya yang baik tu semuanya datang daripada Allah dan yang kurang tu adalah kelemahan Kak Muni. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa seketika sepanjang sharing pada malam ni. Semoga dapat manfaatnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.